Baik, yang pertama, yang tak laknat orang yang keluar ni siapa dia? Jin dan manusia. Hak lain tu laknat semua tuan. Jin manusia ni dia kecuali saja ada benda serupa kita duk usung mayat. Kita duk usung mayat bawa keranda tu dulu-dulu ni. Lah ada naik van tak nampak lah. Dulu duk bawa keranda tu. Yang mendengar jeritan mayat tu semua binatang makhluk. Yang tak dengar jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar pun jeritan si makhluk tadi, mayat tadi, pengsan kita ni. Begitu juga bila keluar daripada rumah tanpa izin. Yang duk laknat mereka siapa? Malaikat yang terbang di atas di langit tu. Malaikat jin dan manusia saja yang tak laknat, yang tak dengarnya. Baik, yang kedua. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, kemudian keluarlah ia, maka lalulah ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti berbuat zina, dan tiap-tiap mata yang memandang itu seperti berbuat zina. Yang pertama tadi kita belajar tentang isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Sekarang kita nak tengok pula tentang suami, isteri yang keluar daripada rumah memakai bau-bauan. Dalam bahasa kita sekarang minyak wangi. Dalam bahasa kita sekarang perfume. Dia ada beberapa jenis. Pertama kita panggil minyak wangi. Kedua kita panggil deodorant. Ketiga kita panggil penyah bau. Penyah bau nak panggil apa tu? Dia menghilangkan bau. Dia bukan wangi, dia menghilangkan bau badan. Dulu orang tua-tua kita dulu dia suka pakai satu produk daripada Indonesia. Nama produk tu Hibka. Saya tak tahu ada ke tak ada Hibka lah ni. Hibka ni warna putih. Ambil letak di tapak tangan, bubuh celah-celah ketiak tu, dia menyerap bau busuk, dia menyerap bau peluh, dia menyerap bau ketiak. Akhirnya perempuan tadi tak bau. Itu dipanggil sebagai penyerap bau, penyah bau. Yang keempat dipanggil bedak. Ada dipanggil bedak talkum, ada yang dipanggil bedak sejuk, ada yang dipanggil bedak kompak, macam-macam jenis bedak. Jadi tuan-tuan, mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai ni? Adakah langsung orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi? Dalam hadis ni Nabi kata apa tadi? Kata dia, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya. Perempuan itu dosanya seperti berbuat zina. Dan kita yang laki-laki ni, yang seronok dengan bau dia, berselera dengan bau dia, kita ni pun dapat dosa zina juga. Masya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ada 3-4 hadis. Ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan, yang menceritakan tentang wangi-wangian ini. Nabi sebut apa? Ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Mana-mana perempuan yang memakai wangi-wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau daripadanya, maka dosanya seperti seolah-olah berzina. Ini ada hadisnya tuan-tuan. Okey, ada hadis tentang orang perempuan yang memakai bau-bauan, yang memakai minyak wangi. Dan kalau kita lihat yang berlaku di zaman sahabat Nabi SAW, ada 2-3 orang sahabat Nabi yang menghalau orang perempuan
Dia dalam perjalanan nak ke masjid, jumpa dengan satu perempuan yang pakai minyak wangi, lawa-lawa wangi bau ni. Sahabat Nabi ni tahan. Antaranya siapa dia? Umar Al-Khattab. Yang ni cengeng tu ni, garang ni. Yang keduanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia tahan perempuan ni, dia suruh pergi balik. Hang balik, hang pergi mandi apa semua lu, tak ada minyak wangi, baru hang datang ke masjid. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah, seorang lagi sahabat Nabi namanya Umar Al-Khattab. Ada dalam hadis tuan-tuan yang tahan mereka ni, yang pakai wangi-wangian ni. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW disebut apa? Ayyumam ra'atin tatayyabatin thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta tastaghsil. Mana-mana perempuan yang pergi ke masjid memakai wangi-wangian, tidak diterima solatnya sehinggalah dia mandi, yakni dia menghilangkan bau wangi dia tadi. Baik, persoalannya, adakah kita langsung tidak boleh memakai, orang perempuan langsung tidak boleh memakai wangi-wangian? Baik, tuan-tuan tengok dalam hadis ni. Pertama, ayyumam ra'atin istaqarat famarrat ala qaumin. Dia sebut mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan lalu keluar daripada rumah, maka lalu dia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya. Maknanya dia keluar di tengah majlis, dia masuk di tengah majlis, dia duduk bercampur, dia lalu di hadapan orang lain daripada laki-laki yang ajnabi dengan dia. Satu. Jadi akak-akak, abang-abang, isteri kita kena jaga. Bila nak keluar daripada rumah, hang pakai wangi-wangi pasal apa ni? Pasal saya nak masuk majlis, saya nak campur dengan orang, saya nak pergi semayang, saya nak pergi kenduri kahwin, saya nak pergi mesyuarat, saya nak pergi pejabat. Sebab tu saya sembur minyak wangi banyak-banyak abang oi, supaya depa bau wangi minyak wangi saya. Maka isteri kita ni dah buat dosa macam orang berzina. Dan orang yang tengok dia, wah wanginya, dia lalu depan laki-laki tadi, laki-laki kata wah wanginya. Laki-laki tadi pun berlari pergi beli bunga, beli bunga dekat penjual bunga tu, lari kejar si perempuan tadi. Sebab apa? Sebab wangi sungguh awak, saya suka pada awak. Ni dalam iklan dalam TV 20 tahun dulu, kalau tuan-tuan ingat. Laki-laki yang macam tu berbuat dosa zina sebab suka pada yang tu. Isteri kita, adik kita, mak kita, anak kita pun buat zina, yang hak tu bagi suka, bagi bunga lah apa tadi pun buat zina juga. Maka itu adalah diharamkan. Dua, boleh tak dia pakai minyak wangi, Ustaz? Boleh. Di mana? Di rumah. Untuk siapa? Suami dia, mak dia, pak dia, anak dia, adik dia pakai di rumah. Yang tu tak ada siapa larang. Hang nak sembur 10 botol sekalipun terpulang. Tiga, boleh tak Ustaz kalau dia keluar daripada rumah, dia pakai minyak wangi? Minyak wangi apa? Minyak wangi apa? Ini yang ketiga ni. Dia pakai minyak wangi tu tak kuat Ustaz, sekadar dia calik sikit je. Yang mana wangi tadi Ustaz sekira-kiranya hanya untuk menjadikan orang selesa duduk dengan dia. Sebab ada setengah orang bau ketiak dia tuan-tuan, satu ofis perit, perat, tuan-tuan kalau duduk sebelah dia, dia tangkap kepala. Mai sembahyang Jumaat, dia tangkap kepala. Jenis apa ketiak ni? Tak mandi ke, tak basuh ke, hormon terlebih ke?
Kadang-kadang budak jenis ni hak umur 15, hak umur 17, hak umur 18, waktu baru nak lepas akil balik, nak masuk umur 20-an. Sebab tu abang-abang masuk masjid cium ketiak lah. Cium dulu, bau. Memang masuk kereta pergi sembuh balik. Ini tak pernah cium. Orang lain tolong cium. Oh sudah hendak ni. Angkat takbir tinggi pula. Busuk ni malaikat lari. Wangi ni malaikat suka. Ni orang laki-laki tolong jaga ni. Kadang jubah seminggu tak basuh, duduk berulang balik pergi masjid. Balik sembahyang isyak sangkut, sekali sembahyang subuh pakai balik. Sekali mai sembahyang zuhur sangkut, sekali mai sembahyang asar tarik balik. Mai sembahyang maghrib buka balik, sembahyang isyak sangkut balik. Besok subuh pakai balik seminggu. Dia kata bukan najis Ustaz, memang tak najis tapi bau hapak. Okey. Makcik pakai minyak wangi pasal apa makcik? Makcik pakai minyak wangi Ustaz pasal badan makcik bau. Kuat tak minyak wangi yang makcik pakai? Tak kuat Ustaz. Makcik pakai nipis je, tak sikit je, supaya orang perempuan hak duduk dengan makcik ni rasa selesa. Dia tak rasa busuk. Kalau baunya tidak kuat, baunya tidak sampai menyucuk sampai ke tempat orang lain, hanya sekadar makcik saja, hukumnya dibenarkan. Begitu juga kalau dia guna deodorant. Saya pun tak tahu, tak nak pakai deodorant tuan-tuan, nak kata je benar tu. Dia bulat lagu tu, hak atas itu bulat tu. Mai do gomoy kat ketiak. Do lagu tu duk gomoy tu, nama dia apa tu nak sebut tak erti. Dia macam ball, roller. Jenis tu. Ada setengah orang dia perkena kawan dia ni elok ni roller kat pipi, hang jerawat banyak, kawan bodoh pi bubur ni tak ni, padahal hamba Allah tu baru roll dekat ketiak dah. Ada juga perkena lagu tu, dia pun lain macam bau dia nak, lain macam ketiak hamba Allah. Yang tu bukan minyak wangi, dia sekadar nak bagi hilang bau. Ataupun dia ambil minyak, dia ambil apa nama bedak, dia tempel. Bedak dia tempel. Yang tu bukan minyak wangi, dia tak bau pun. Ataupun tadi yang saya sebutkan pada tuan-tuan, penyah bau. Ni yang nama jenis hibka ni, dia kesat bau, dia jadikan ketiak kita ni kering, ketiak kita tidak basah dan tidak bau badan kita, maka itu dibenarkan pakai pada orang perempuan. Tak jatuh salah. Yang kata tadi ialah dia pakai yang mana bila dia lalu ni tuan-tuan, dia bau. Ni jaga-jaga ni. Baru ni saya naik kapal, naik kereta api. Naik kereta api daripada Madinah pergi ke Mekah. Dalam ihram tu. Duduklah ihram naik kereta api laju tu. Dia boleh pergi 270 sampai 300 km sejam. Mai pramugara tu lalu, Allah wangi satu gerabak. Rasa nak tanya minyak wangi jenis apa. Satu gerabak kereta api tu wangi, dia lalu tu. Pramugara kereta api bukan pramugara peterbang. Kalau pramugara kereta api pun wangi bau dia, agak-agak pramugari ke peterbang lagi mana pula. Jadi akak-akak yang kerja pramugari di atas peterbang tu jaga elok. Jangan duk wangi sangat. Sampai satu kapal terbang duk bau wangi kita ni. Takut kita ni tuan-tuan dapat yang kita duk sebutkan. Okey,